KPM. Wah, banyaknya negara di globe ini. Paris. Eiffel Tower. Wah, kenangannya sangat indah. Apa lagi negara yang saya pernah pergi bercuti ya? Oh, Kanada. Masa tu sejuk betul. Tapi menarik. Banyak lagi negara di sini. Cikgu Fatma. Ya, Ika. Hai, Cikgu. Annyeonghaseyo. Ni Alma. Wah, indahnya Cikgu berbahasa asing. Menarik tu. Ya, bagus. Patutnya kita perlu menguasai bahasa asing. Memudahkan kita bila kita berhubungan dengan masyarakat di negara global. Oh, ya ke Cikgu? Kepentingannya apa tu Cikgu ya? Untuk bila kita berkomunikasi dalam bahasa asing, memberikan keyakinan kita bila kita berhubung dengan masyarakat di negara tertentu. Oh, keyakinan diri ya Cikgu? Ya. Wah, lagi apa Cikgu? Okey, contohnya bila pelajar nak melanjutkan pelajaran, memudahkan mereka menguasai bahasa asing. Jadi mudahlah mereka bertutur dengan pelajar-pelajar dan murid-murid di luar negara ya? Ya, boleh adaptasi dengan mudah. Okey, ada lagi ke Cikgu kepentingan berbahasa asing ni? Bila mereka berada di sana, mudah memahami pertuturan yang bila berlaku antara satu sama lain. Tidak akan ada masalah antara satu sama lain. Komunikasinya akan lebih mudah. Wah, menarik tu Cikgu. Saya pun nak belajar berbahasa asing lah Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan moral dan kita fokus kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Dan hari ini selama 1 jam di slot menengah atas anda bersama saya Syafiqah Farahin dan juga guru kita pada hari ini iaitu yang sebentar tadi murid-murid telah melihat profil beliau iaitu Cikgu Fatma. Salam sejahtera dan salam perkenalan Cikgu. Cikgu sihat? Saya sihat. Okey, terbaik Cikgu. Sebelum kita memulakan mata pelajaran pada hari ini, ingin saya memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Hai Cikgu Lina. Salam sejahtera. Okey, Cikgu Lina. Baiklah, Cikgu Fatma, hari ini tajuk kita ialah kasih sayang antara benua, kan Cikgu? Ya, kasih sayang antara benua. Benua, tetapi sebentar tadi Cikgu ada terangkan mengenai bahasa asing. Jadi, Cikgu, apa perkaitan antara kedua-duanya, Cikgu? Okey, bahasa asing dengan global. Bila kita berkomunikasi dengan masyarakat global, kita memerlukan perlu menguasai bahasa asing untuk bertutur dengan masyarakat negara lain. Seperti yang Cikgu terangkan tadi, pentingnya bahasa asing ni untuk menaikkan keyakinan untuk bertutur dengan masyarakat di luar negara, kan Cikgu? Ya, Ika. Jadi Cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan mata pelajaran kita, Cikgu. Ya, kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, tajuk tema hari ini ialah kasih sayang antara benua. Okey, unit yang kita akan pelajari dan saya akan bincangkan hari ini ialah hubungan masyarakat global untuk kesejahteraan bersama. Okey, cikgu nak jelaskan di sini, okey, apa tu maksud global? Okey, hubungan dengan masyarakat global bermaksud satu interaksi, maksudnya satu interaksi ini antara satu komunikasi antara ataupun pertalian yang terikat pada masyarakat berlainan negara. Okey, Cikgu. Okey, saya ada satu soalan, Ika. Okey. Apakah antara program yang boleh disertai oleh murid-murid sekolah, mahasiswa, mahasiswi di universiti pada peringkat global? Wah, okey, pada peringkat global ya Cikgu. Okey, saya rasakan Cikgu, kalau diadakan pertandingan antara bangsa, mungkin di negara lain selain Malaysia, yang akan mengumpul semua peserta-peserta dalam pertandingan tersebut untuk sama-sama kita bersaing secara sihat Cikgu. Boleh ke?
Okey, satu cubaan baik, Ika. Tapi cikgu nak ulaskan pendapat cikgu juga, ya. Okey, cikgu. Okey, kita lihat jawapan. Okey. Maksud yang disampaikan di sini ialah, okey, Ika bukan salah, betul. Okey, cikgu nak ulas sedikit. Okey, murid sekolah ataupun mahasiswa, mahasiswi boleh menyertai program pertukaran murid, okey, antara sesebuah negara dengan negara lain. Okey, contoh, pelajar negara kita boleh menyertai program okey, pelajar Malaysia ke Korea contohnya. Wah, itulah okey. maksud program pertukaran murid antara dua negara. Okey, baiklah cikgu. Contohnya macam murid di Malaysia ke Korea dan murid di Korea ke sini pula di tempatnya. Ya, betul. Baiklah cikgu Fatimah, faham. Dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di slot menengah atas. TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas slot menengah atas hari ini bagi mata pelajaran pendidikan khas, pendidikan moral dan tajuk kita kasih sayang antara benua. Baiklah murid-murid semua, sebentar tadi kita telah pun mengupas mengenai masyarakat global. Cikgu pun telah menyentuh mengenai masyarakat global, iaitu hubungan antara individu yang terikat di masyarakat di berlainan negara, kan cikgu. Tetapi kalau saya ada kawan di Korea, bagaimana saya ingin berhubung dengannya sebab dia berada di jarak yang jauh sangat dari saya, cikgu? Okey, Ika, cikgu akan jelaskan cara-cara untuk menjalinkan hubungan dengan global untuk kesejahteraan bersama. Okey, Ika boleh lihat kat Slide cikgu. Slide. Okey, ada globe, ada stamp, ada postcard. Okey. Sebelum kecanggihan dalam teknologi ni, kita ni sering menghantar surat kepada kawan yang berada di luar negara ataupun kita hantarkan postcard. Ya cikgu. Siap dengan gambar manis. Ya. So sejak lepas keadanya teknologi era globalisasi ni, kita telah berlaku banyak perubahan dalam teknologi. Kita boleh berhubung dengan pen pal kita melalui Insta, Facebook. Bukan lagi kita bergantung kepada menulis surat dan sebagainya. Ini adalah kekangan masa juga dalam masa yang sama. Dan cikgu, saya rasa lebih laju kan sekarang kalau menggunakan media sosial juga? Ya, betul Ika. Baiklah cikgu. Jadi bagaimana ya cikgu kalau kita nak berhubung dengan mereka, kalau zaman sekarang ni, ada tak cara yang lebih laju daripada postcard dan juga stamp, cikgu? Okey, kita akan lihat ya. Okey, cara-cara untuk menjalinkan hubungan dengan masyarakat global untuk kesejahteraan bersama. Okey, hari ini cikgu nak bagi satu cara yang pelajar-pelajar boleh lakukan, iaitu kita akan membuat kad ucapan International Friendship Day. Okey, apa tu International Friendship Day, Ika? Rasa-rasa saya kalau Friendship Day ni antara sahabat, tapi kalau international dia melibatkan masyarakat global, cikgu. Okey, dalam bahasa kita akan bersebutkan Hari Persahabatan Sedunia. Oh, ya, betul cikgu. Bila tu ya cikgu tarikhnya? Tarikhnya 30 Julai kita akan sambut setiap tahun dalam dunia ni. Okey, baiklah cikgu. Yang saya lihat tu di situ juga ada menulis surat kepada sahabat. Pena pun boleh kan cikgu? Ya. Selain postcard, surat boleh tulis panjang-panjang. Okey, lagi satu Ika, untuk menjimatkan setiap masa. Okey, kita boleh buat panggilan video dengan kawan-kawan kita yang berada di luar negara. Ni menarik cikgu. Sebab terus boleh melihat muka mereka dan ekspresi wajah mereka. Ya, yang betul. seronok. Yang boleh menjimatkan masa. Yang penting sekarang zaman era teknologi ni, kita lebih mementingkan penjimatan masa. Betul cikgu, setuju sangat. Baiklah cikgu, bagaimana pula mengenai International Friendship Day, bagaimana kita nak menghargai hari tersebut ya cikgu? Okey, hari ini cikgu akan mengajar kepada pelajar-pelajar cara untuk menghasilkan kad ucapan International Friendship Day. Okey, bila kita hasilkan, pelajar-pelajar boleh hantar ke kawan-kawan yang berada di negara lain.
Untuk menghargai perhubungan antara kawan yang berada di luar negara. Dalam friendship bila kita hantar kad dan sebagainya, ini memberikan manfaat sebab penpol dalam pertalian dalam kita adanya penpol ni, kita boleh berkongsi informasi, kita boleh interaksi, boleh menjalinkan hubungan dan silaturahim antara sesama. Setuju cikgu. Okey, baiklah cikgu. Cikgu telah sebutkan tentang bagaimana hendak berhubung dengan penpol kita. Jadi cikgu, jom kita mulakan craft tangan kita membuat kad International Friendship Day. Cikgu, jom. Ya, boleh. Okey. Bila kita sebut tentang bagaimana hendak membuat bahan-bahan untuk menghantar secara terus kepada mereka, ini adalah cara yang sangat orang kata lebih menggembirakan mereka. Kalau kadang-kadang kita buat kad ni lagi istimewa katakan, kan cikgu? Ya, mungkin kita tak ada masa nak hantar, kita boleh snap picture dan kita boleh hantar kepada kawan yang berada di luar negara, penpol yang berada di luar negara. Betul, setuju cikgu. Jadi apakah bahan yang kita nak gunakan untuk membuat kad tersebut? Okey, bahannya mudah saja yang ada kat rumah, iaitu kertas warna, marker pen penanda lah. Alat tulis dengan pensel warna saja. Wah, okey. Jadi murid-murid di rumah bolehlah capai kertas warna, pen penanda, alat tulis dan juga pensel warna untuk membuat kad sama-sama ya. Jom kita mulakan cikgu. Ya, apakah boleh. langkah pertama? Okey, kita boleh pilih warna. Ika nak warna apa? Kalau saya merah jambu lah cikgu. Okey. Cantik di mata. Okey. Ika, boleh ikut step cikgu lah. Okey. Okey. Lipatkan. Kertas saiz A4 ya cikgu? Ya, lipatkan kepada dua bahagian. Okey, dengan sama. Okey cikgu, sudah siap? Okey. So, kita akan hasilkan ucapan. Okey, tajuknya ialah Happy International Friendship Day. Okey, cikgu tak minta pelajar terpulanglah sebab kita nak hantar kepada kawan yang berada di penpol yang berada di negara mana, bergantung. Okey, kalau di Indonesia kita boleh gunakanlah ikut bahasa. Okey, so cikgu contohnya kawan mungkin Ika dekat Korea. Kita lebih sesuai tulis Happy International Friendship Day. Okey, cikgu. So cikgu nak ikut kreativiti Ika, cikgu nak Ika tuliskan tajuk International Friendship Day. Boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh lihat contoh. Okey, contohnya kalau kan cikgu kadang-kadang kita tulis Happy International Friendship Day tu terlalu panjang, boleh ke saya nak singkatkan kepada Happy Inter Friendship Day? Boleh ke? Boleh je. Boleh. Okey. Okey. Baiklah cikgu. Okey, kita buat sama-sama ya. Ya. Kalau untuk penulisan ni kita guna marker pen boleh ya cikgu? Ya, boleh. Okey. Murid-murid yang sedang menonton, jangan menonton sahaja. Kita sama-sama buat kad International Friendship Day. Saya nak tukar warna lah cikgu. Boleh je, Ika. Okey. Cikgu, selain menggunakan bahan yang tersedia ada di depan kita ni, boleh tak kita nak hiaskan cikgu yang muka surat depan ni mungkin dengan manik-manik ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna manik-manik, kita boleh lukis gambar. Okey, ataupun bila kita ada, contohnya kita ada gambar kawan, kita boleh print out tampal juga. Oh, gambar mereka ya di sini. Ya. Okey cikgu, sudah siap? Okey. Ini dia muka depan saya. Cikgu macam mana tu? Okey. Wah. Nampak perbezaan tulisan di situ. Boleh perbaiki lagi kalau rasa nak cantikkan lagi ya murid-murid. Okey cikgu, seterusnya? Okey, kita akan buat isi kandungan. Okey. Ika boleh tuliskan surat kepada orangnya. Okey, isi kandungan. Okey. Okey, Ika boleh tuliskanlah, kenalkan diri dulu, nama. Okey, lepas tu umur berapa tahun. Okey, kenalkan latar belakang keluarga ke, belajar dekat tingkatan berapa. Makanan kegemaran. Okey, hobi kegemaran, dan kenalkan diri dan boleh meminta kawan Ika untuk menceritakan apa kelebihan di negara penpol. Oh, maksudnya saya berkongsi mengenai perkara yang mungkin mereka ingin mengetahui tentang keadaan di Malaysia? Ya. Okey cikgu, saya nak tulis kepada penpol saya, nama dia Junwoo di Korea.
Okey, boleh dipersilakan. Okey, cikgu. Saya rasa Ika boleh gunakan warna yang lebih terang. Oh, warna yang lebih terang. sebab warna yang sama dengan kertas pula. Kertas Oh, betul tu cikgu. Okey, saya gunakan warna hitam lah cikgu. Ya. Okey. Jadi yang cikgu sebutkan tadi, perlu tulis nama dia ya cikgu? Ya, nama. Okey. Tujunwu. Okey cikgu. Okey. Saya perkenalkan nama diri dulu kan Ya. cikgu? Okey. Hello. Okey, My pelajar-pelajar yang berada di rumah juga boleh lihat pada skrin yang cikgu paparkan untuk melihat contoh yang apa yang pelajar-pelajar boleh hasilkan. Kalau tak ada kurang idea dan sebagainya, pelajar-pelajar boleh melihat contoh yang dipaparkan. Okey, baiklah cikgu. Jadi selain kita bercerita mengenai perkara tentang diri sendiri, mungkin tentang keluarga kita, apakah contoh isi kandungan lain yang kita boleh kongsikan kepada mereka? Okey, Ika boleh kongsikan tentang apa keunikan negara kita, keunikan budaya, budaya dan sebagainya yang boleh dijadikan sebagai contoh isi kandungan. Okey, baiklah cikgu. Jadi sementara saya menulis isi kandungan saya dan memikirkan apakah perkara-perkara yang menarik nak memberitahu Junwoo, cikgu boleh tak kongsikan apa lagi yang mereka boleh menulis di dalam kad ini kalau contohnya mereka ingin mendapatkan sedikit penarik untuk mereka datang ke Malaysia, macam tu cikgu? Ya, contoh. Okey, kita boleh kenalkan negara kita, iaitu kita boleh ceritakan negara kita ni terkenal dengan tempat-tempat pelancongan. Kita yang pertama kita boleh nyatakan tentang KLCC, Twin Tower, keunikan, dan kita juga kaya dengan keindahan kehijauan alam sekitar juga. Okey. Baiklah cikgu. Hampir siap cikgu. Okey. Saya cuba. Boleh Ika kongsikan makanan kegemaran, hobi Ika dan sebagainya jugalah. Boleh minta kawan penpol Ika untuk menceritakan juga. Boleh. Kalau macam itu kan cikgu, sebab saya banyak idea yang tersedang fikirkan, mungkin saya akan sebutkan apa yang saya nak tulis. Boleh tak cikgu? Boleh je. Okey, Kak Syafiqah dah siap dah. Wah, seganlah nak kongsikan tentang cantik, apa Ika. apa yang saya nak kongsikan kepada Junwoo. Okey. Hello yang saya tuliskan to Junwoo. Hello, my name is Syafiqah Farahin. I live with my family. My dad is a lecturer and my mom is also a teacher. Oh, yes. Yes, I am currently a TV host and I love my job. And I would also love to tell Junwoo that I love to eat roti canai and nasi lemak. That is Malaysia's main favorite food for many of us here. So I would like to attract Junwoo to our country using food. Teacher Fatma. Okey, bagus. Okey, itulah contoh penghasilan kad. Okey, yang kita boleh hantar. Okey, maksudnya kita tak perlu postkan. Okey, kita boleh hasilkan kad ni dan kita boleh masukkan dalam Insta ke dalam Facebook untuk kawan-kawan yang ada berada di luar negara boleh menjimatkan masa. Oh, jadi tak perlu post kan cikgu, kita boleh upload saja ataupun muat naik di media sosial ya cikgu? Ya, betul Ika. Okey, baiklah cikgu. Kalau saya lihat di sini cikgu tadi ada sebutkan kalau nak cantikkan boleh lukis, boleh letak gambar mereka kan cikgu? Ya. Yang cikgu buat di sini pun cantik saya tengok. Cikgu menggunakan bahan grafik. Lukisan art, ya. Ya. Cantik cikgu. Wah, menarik kan murid-murid semua? Okey cikgu. Baiklah, selain itu ada tak yang kita nak tambah lagi pada kad atau kita dah siap cikgu? Itu je saya rasa yang lebih mudah lah. Baiklah Cikgu Fatma. Jadi jangan lupa penpol di luar negara ya, tuliskan kad International Day kepada mereka. Friendship tu penting, kekalkan persahabatan. Baiklah murid-murid semua, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah atas.
KPM. Okey, murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas menengah atas pada hari ini bagi mata pelajaran pendidikan khas pendidikan moral tingkatan 5. Dan murid-murid semua, bila kita sebutkan tentang kasih sayang antara benua, sebenarnya Kak Syafiqah terfikir, selalu nampak pasukan-pasukan bila adanya bencana alam atau krisis kemanusiaan di negara lain, ada negara lain juga yang terlibat. Kan Cikgu Fatma? Ya, betul. Apakah itu Cikgu? Saya tertanya-tanya. Okey, cikgu akan jelaskan maksud bantuan kemanusiaan dan bantuan kecemasan. Kedua-duanya berbeza, ya. Okey, kita akan lihat di peringkat antarabangsa, okey. Maksudnya satu aktiviti kesukarelawan yang mencabar. Sering disertai oleh sukarelawan dari pelbagai negara seperti Hong Kong, Amerika Syarikat, Indonesia, Singapura, termasuk negara kita sendiri, Malaysia. Wah, bangganya Cikgu. Termasuklah negara kita, ya? Ya, negara kita sering membantu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan kecemasan di peringkat global. Okey, balik Cikgu. Lagi? Okey, tujuan misi bantuan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan beban masyarakat global yang berhadapan dengan bencana alam. Bencana alam? Cikgu, apakah contoh bencana alam yang terlibat, Cikgu? Okey, boleh saya jelaskan, Ika? Okey, contoh bencana alam yang berlaku ialah seperti tanah runtuh, banjir, gempa bumi. Baru-baru ni pun ada pernah mengalami tsunami, kan? Beberapa tahun kebelakangan ini. Baiklah, Cikgu. Okey. Okey. Contoh misi bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh negara kita kepada negara di peringkat global ialah kepada negara India, Afrika Tengah, Mesir, Syria dan sebagainya. Wah, faham Cikgu? Okey, jelas. Maksudnya di sini negara kita pun dah lama terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan antarabangsa, kan Cikgu? Ya, betul. Okey. Okey. Ika, cikgu nak tanya satu soalan kepada Ika. Okey. Okey. Apakah kesan daripada misi bantuan kemanusiaan dan kecemasan antarabangsa yang diberikan kepada sesebuah negara yang memerlukan? Wah, yang ini kalau saya fikirkan Cikgu, mestilah ia dapat mengeratkan hubungan antara negara-negara yang terlibat, Cikgu. Ya, betul Ika. Okey, selain daripada mengeratkan hubungan dan menjalinkan hubungan, apa lagi? Murid-murid semua, kalau kita membantu, pastilah negara kita dapat mengharumkan nama negara dan juga menaikkan imej kita sebagai negara yang bertanggungjawab dan kita prihatin. Kan Cikgu? Ya, betul Ika. Selain daripada itu, kita juga dapat membantu dan meringankan beban negara tersebut. Baiklah Cikgu. Wah, pentingnya kena ada misi bantuan kemanusiaan ni, kan Cikgu? Ya, okey. Cikgu nak ulas sedikit tentang jawapan yang Ika berikan. Okey, misi ini sebenarnya dapat meningkatkan imej negara seperti apa yang Ika katakanlah, dan meningkatkan ataupun meningkatkan imej negara. Selain meningkatkan imej negara dan mendatangkan kesejahteraan kepada setiap negara yang terlibat. Ya, mereka memerlukan bantuan kita, jadi kita memberi pertolongan dan membantu mereka untuk selesaikan masalah mereka, kan? Ya, saling membantu. Bila kita mengeluarkan bantuan, meringankan beban negara tersebut. Okey Cikgu. Wah, bagaimana dengan jawapan saya tadi Cikgu? Betul. Okey. Okey, bagus jawapan tadi. Cikgu hanya nak tambah sedikit pendapat cikgu. Okey, selain itu hubungan masyarakat global juga akan menjadi semakin erat dan kukuh di peringkat global. Wah, okey Cikgu. Baiklah. Okey. Saya nak Ika bacakan sajak keharmonian sejagat. Okey Cikgu. Wahai anak-anak yang bijak, amalkan hidup muafakat kerana muafakat tonggak kedamaian, teras keharmonian. Hulurkan bantuan kepada masyarakat global tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, supaya makhluk di bumi hidup bahagia. Tingkatkan imej negara, eratkan kerjasama global demi kesejahteraan bersama makmur kita dalam muafakat.
marilah kita saling membantu, memahami dan menghormati. Kita kukuhkan kemesraan sesama rakyat, kita lestarikan keharmonian sejagat demi bumi tercinta. Wah, cikgu, Okey, bagus, sangat Ika. bermakna sajak ini, cikgu. Ya, penuh bermakna. Okey, cikgu nak ulas sedikit tentang sajak ni kepada murid-murid. Okey, bila kita menghulurkan bantuan, kita dapat melahirkan kedamaian dan keharmonian dalam peringkat global. Okey. Yang kedua, bila kita menghulurkan bantuan dari segi kemanusiaan, kita dapat kita tidak boleh mengira bangsa, warna kulit dan agama. Okey. Ini akan membantu untuk membahagiakan keharmonian negara lain juga. Seperti kita lihat dalam kejiranan juga ya, cikgu. Ya. Kalau kita tanpa mengira kulit, agama dan bangsa, kita pun hidup sejahtera dalam masyarakat itu, komuniti itu, cikgu. Dalam kedamaian. Okey, dan yang ketiga cikgu nak jelaskan, kita perlu ada kerjasama antara kedua-dua buah negara dalam misi bantuan dan sebagainya. Okey, kita boleh mengadakan tabung kutipan tabung untuk membantu mangsa-mangsa dari segi membeli ubat, pakaian, makanan dan sebagainya. Dan akhir sekali cikgu nak jelaskan, untuk hidup dalam dunia global, kita perlulah saling menghormati dari segi budaya, bangsa dan negara. Penghormatan, menghormati budaya lain ni penting kan, cikgu? Ya. Walaupun kita tak memahami, walaupun kita mungkin ada yang kita tak setuju, tapi kita mestilah menghormat. Jadi bila kita menghormati, barulah ada kesejahteraan, cikgu. Tak ada pergaduhan dan perselisihan faham. Ya, betul Ika. Okey, baiklah cikgu. Seterusnya, cikgu. Cikgu ada sebutkan tadi kan mengenai misi bantuan. Kalau Malaysia pun ada menghulurkan bantuan kepada negara lain. Jadi dalam kata itu, kita bukan sahaja memberi bantuan, tetapi kita mengeratkan hubungan dengan mereka. Dan cikgu sebutkan kedamaian tu penting kan, cikgu? Ya, bila kita menghulurkan bantuan, bukan saja membantu atau meringankan beban sesebuah negara yang berhadapan dengan masalah dan sebagai krisis, tetapi pada masa yang sama kita dapat meringankan dan menghulurkan bantuan. Okey, baiklah cikgu. Kita pun telah sampai di penghujung segmen ini. Jadi kita akan berehat sebentar ya, cikgu. Ya. Dan kembali selepas ini di slot menengah atas. KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas slot menengah atas pada hari ini bersama Kak Syafiqah dan guru pendidikan moral kita pada hari ini, iaitu Cikgu Fatma. Baiklah cikgu, cikgu ada sebutkan mengenai masyarakat global ni ialah interaksi yang terlibat pada masyarakat berlainan negara kan cikgu. Tapi bila kita fikir tentang perhubungan ni, apakah kelebihan atau kebaikannya cikgu? Kenapa kita perlu ada hubungan antara masyarakat global, cikgu? Okey, cikgu nak jelaskan kepada murid-murid kebaikan ataupun manfaat apabila hubungan dengan masyarakat global. Okey, yang pertama cikgu nak jelaskan mengenali budaya negara lain. Okey, contoh kita boleh ceritakan kepada kawan-kawan ataupun penpol yang berada di luar negara tentang budaya negara kita, contoh dari segi pakaian, perayaan yang disambut, makanan, untuk pengetahuan
kawan-kawan yang berada di luar negara. Mungkin yang tidak kenal lagi negara kita, yang tidak tahu selok-belok dan sebagainya. Betul, saya setuju cikgu. Kadang-kadang ada kawan juga yang suka budaya kita dan mereka memakai baju kita. Contoh baju kurung, baju Punjabi, macam-macam budaya yang kita boleh terapkan juga sebab itu dikira macam fashion yang cantik juga kan cikgu? Ya, betul. Okey. Contoh saya ada pernah pergi melancong ke negara, contoh ke Thailand, negara Bangkok. Okey, saya dapat memakai, kita boleh memakai dan mengambil gambar-gambar, so kita boleh rasalah kegembiraan dan tradisi negara tersebut. Ya, betul. Bila kita kunjung ke negara, baru kita boleh tahu apa kelebihan dan sebagainya. Betul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey cikgu, yang seterusnya? Okey, kita boleh menghulurkan bantuan. Contoh, bila kita membantu negara lain seperti yang saya katakan tadi, bila kita menghulurkan bantuan dapat meringankan beban negara yang menghadapi masalah ataupun krisis. Okey, contoh kita dapat menghulurkan bantuan kepada masyarakat global. So bila kita boleh menghulurkan bantuan ni? Okey, kita boleh menghulurkan bantuan ni ketika sesebuah negara berhadapan dengan masalah krisis, contoh ataupun bencana alam. Contoh seperti yang cikgu dah jelaskan tadi kepada murid-murid, bencana alam ni seperti tanah runtuh, banjir, gempa bumi. So ketika itulah negara tersebut memerlukan bantuan daripada negara-negara lain. Saya percaya cikgu ni lagi satu peribahasa kita boleh gunakan, bersama kita teguh, bercerai kita roboh cikgu. Bukan nak kata negara tu tak cukup orang atau bantuan. Mungkin huluran bantuan negara lain tu menggunakan bahan jentera yang lain yang lebih canggih tu kita perlukan kan cikgu? Ya, lagi satu kita boleh hantar misi bantuan pasukan penyelamat untuk mangsa-mangsa yang masih terperangkap. Mungkin kaki tangan yang ada kat sana anggota pasukan penyelamat kurang sebab contoh insiden yang berlaku, tsunami, memerlukan bantuan bukan saja sebuah negara tapi negara yang di sekeliling pun mengalami impak daripada kejadian tersebut. Betul cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, dapat meningkatkan imej negara di persenda dunia. Bila kita menghulurkan bantuan, imej negara akan meningkat sebab negara kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat di peringkat global sebab sudi membantu dan meringankan beban negara mereka. Okey. Cikgu, bila cikgu sebutkan tadi tentang kita perlukan bantuan orang, mungkin negara-negara sekeliling pun terjejas juga dengan bencana alam tersebut. Contoh kepakaran pun kita perlukan cikgu. Kepakaran dari segi untuk membantu menyelesaikan masalah. Contoh macam banjir. Kepakaran luar negara pun penting kan cikgu? Ya, betul. Contoh kekurangan doktor. So kita boleh menghantar misi pasukan negara kita ke negara mereka. Betul cikgu. Dan juga teknologi penting kan cikgu? Ya, teknologi dari segi jentera dan sebagainya diperlukan. Okey, seterusnya cikgu nak jelaskan juga poin terakhir iaitu mengekalkan keamanan dan kesejahteraan dunia. Kita perlulah sudi membantu negara yang berhadapan dengan masalah supaya keamanan dan kesejahteraan dunia ni sejagat. Wah, jadi inilah antara kebaikan hubungan mengekalkan masyarakat global. Jadi kan cikgu, selain kita memberi bantuan kan cikgu, apakah contoh lain yang dapat memperbaiki atau mengeratkan lagi hubungan tersebut cikgu? Okey, kita boleh menjalinkan hubungan seperti yang cikgu dah jelaskan. Kita boleh anjurkan program-program pertukaran murid. Oh, pertukaran murid. Okey. Yang boleh kita berkongsi budaya dan dari segi kita boleh menguasai bahasa dan agama dan budaya negara tersebut. Oh, kalau contohnya ada sesetengah negara juga mereka melakukan karnival mengenali budaya negara kita. Negara kita, betul. Ya, lagi satu cuti-cuti Malaysia. Betul cikgu. Bukan setakat kita nak melancong cikgu, tapi mengenali budaya mereka juga kan. Kadang-kadang ada negara yang sejuk. Kita tidaklah boleh berkata, sejuk negara ni, kita tak nak duduk di sini. Tak. Itulah cara mereka mengadaptasikan budaya mereka dengan cuaca di sana, iklim di sana kan cikgu? Ya, sekurang-kurangnya kita pun boleh merasa apa yang dirasakan oleh mereka. Betul. Okey. Cikgu nak tanya
tanyakan satu soalan kepada Ika. Apakah perasaan anda apabila dapat mewujudkan hubungan kerjasama dengan masyarakat global? Okey, perasaan saya cikgu, saya akan merasa gembira. Kerana saya dapat mengeratkan perhubungan dengan mereka, dapat berkongsi maklumat dan juga ilmu. Kadang-kadang saya terfikir juga, apa yang saya tak tahu tentang situasi di negara jiran. Bila berhubung dengan mereka, bila bekerjasama, barulah saya mengenali secara dalam. Kalau kita dari luar, melihat dari luar, mungkin kita tidak terlalu memahami. Ya, betul. Wah, panjang ni jawapan saya tu cikgu. Boleh diterima ke? Boleh diterima. Selain daripada berasa gembira, apa perasaan lain selain daripada gembira? Ika rasa? Saya rasa teruja, saya rasa bangga dapat membantu. Ya, betul lah. Sebab bila kita sebagai sebuah negara, iaitu negara Malaysia, bila kita menghantar misi bantuan, menunjukkan kerjasama negara kita terhadap negara yang menghadapi masalah. Betul tak, Ika? Betul, cikgu. Sebenarnya kalau dapat bantuan ni memang seronok, tapi membantu perasaan tu lagi seronok, cikgu. Kerana kita dapat melihat orang yang susah tu jadi senang. Ya, betul jawapan Ika. Cikgu nak ulas sedikit. Perasaan yang akan wujud bila mewujudkan kerjasama dengan masyarakat global ialah berasa gembira. Ya, betul. Bila kita dapat membantu seseorang dalam keadaan kesusahan dan meringankan beban, berasa kita akan dapat melahirkan sifat kita perasaan gembira lah. So ini menunjukkan kita mengamalkan nilai bekerjasama antara kedua buah negara. Lagi satu, kita bertuah sebab kita mempunyai peluang untuk membantu sesebuah negara. Yang seterusnya, kita berasa bangga sebagai negara Malaysia, kita membantu negara lain dalam misi bantuan dan sebagainya. Betul tu, cikgu. Okey, baiklah cikgu, bila kita sebutkan mengenai kebaikan hubungan masyarakat global kan cikgu, kalau kita tidak mengekalkan hubungan ni macam mana cikgu? Ada tak implikasi dia? Betul, akan ada implikasinya. Pasti akan ada implikasinya. Bila kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan negara lain, contoh bila negara sendiri kita menghadapi masalah, siapa yang akan membantu kita? Tiada siapa. Kita seorang sahaja. So maksudnya bila kita ada peluang, bila kita ada kepakaran, kita perlulah sudi membantu negara lain yang terutamanya yang bila menghadapi masalah dan krisis. Okey, baiklah cikgu. Saya pun pasti negara-negara yang lain pun bila mereka memerlukan bantuan, pastinya mereka mengharapkan negara yang mempunyai kepakaran, teknologi, mungkin jentera ataupun orang, jumlah bantuan yang lebih banyak kan cikgu? Contoh kita ada negara jiran yang ada terletak di kawasan gunung berapi kan cikgu. Kadang-kadang mungkin kita dah tahu musimnya bila, tetapi kadang-kadang terjadi secara mengejut. Jadi itu ialah suatu kecemasan dan kita sebagai negara jiran kenalah membantu kan cikgu? Membantu mereka. Tak boleh melihat saja. Okey, baiklah Cikgu Fatimah. Ada lagi tak yang kita nak mengulas mengenai hubungan baik ini? Ataupun saya boleh tanya Cikgu soalan yang saya tertanya-tanya? Ya, boleh. Boleh Cikgu. Okey, seperti yang saya lihat di depan kita ni ada koleksi stem Cikgu kan? Kalau kita nak dapatkan stem-stem di luar negara ni bagaimana? Kalau kita tak dapat surat dari luar negara, macam mana tu Cikgu? Kita boleh beli di pejabat pos atau bila kita melancong, kita boleh ke kedai-kedai cenderamata yang menjual. Contoh, bukan saja kita boleh beli stamp, di sana juga ada postcard yang boleh dijadikan kenangan bila kita melawat ataupun melancong ke sesebuah negara. Bila saya fikir tentang stem ni Cikgu dan juga postcard kan, kalau sekarang ni kita sebut tentang media sosial kan, mungkin lebih laju, mungkin lagi orang kata efisien, tetapi masih ada yang mengamalkan menggunakan stem, postcard ataupun surat ni Cikgu kan, kepada pen pal. Kenapa ya Cikgu perasaan tu lebih lain ya, lebih mengujakan? Macam mana Cikgu? Okey, bila kita menghantar surat ke dan sebagainya, bila ada kecanggihan teknologi ni, kita dah kurang menghantar surat, postcard dan sebagainya. So lebih kepada media sosial, maksudnya
media sosial mereka hanya hantar Insta, Messenger dan sebagainya. So ini berbezalah dengan apa yang sebelum ni pernah kita, bila kawan hantar kita akan collect stamp, kita akan simpan dalam buku dan sebagainya. Menjadi hobi juga. Ya. Itu berbeza dengan keadaan yang sebelum ni. Betul cikgu. Kalau ikutkan keadaan sebelum ni, kalau kita dapat stamp ni kita kumpulkan letak dalam album ya cikgu. Seperti yang di depan kita. Dan kalau kita dapat surat, kita akan tampal buat sebagai hiasan. Wah, koleksi surat saya dapat daripada pen pal saya. Itu ialah sesuatu yang bagi saya menggembirakan sebab kita akan dapat dijadikan simpan sebagai kenangan untuk kita. Betul. Okey cikgu. Baiklah, mungkin cikgu sebentar tadi ada sebutkan juga mengenai hubungan antara masyarakat global kan cikgu. Contoh ada bencana yang terlibat ataupun kita dengarkan tentang krisis kemanusiaan pun sama ya cikgu. Bukan setakat bencana alam. Kalau contohnya negara tu memerlukan dana ataupun pakaian ataupun saluran bantuan kecemasan pun penting kita bekerjasama. Bukan setakat kita perlu ke luar negara tetapi menebarkan maklumat mengenai keperluan bantuan kepada mereka juga ya cikgu? Ya, betul. Perkara ini perlu diterapkan dari peringkat sekolah lagi. Contoh di sekolah kita boleh buat kutipan. Contoh kejadian ataupun kejadian yang berlaku iaitu di Aceh tsunami. Okey, kebanyakan sekolah dan sebagainya, badan swasta dan sebagainya telah buat kutipan untuk membantu negara tersebut. Wah, menarik tu cikgu. Jadi murid-murid dapat belajar dari sekolah lagi. Dari sekolah lagi. Pentingnya prihatin. Nilai itu perlulah diterapkan. Nilai tolong-menolong antara negara lain dari kecil lagi. Bukannya dah bila besar baru kita nak terapkan. Betul cikgu, saya setuju. Dan gunanya media sosial juga bagus untuk menyebarkan maklumat dengan cepat. Kalau tak kita nak hantar maklumat ni perlahan, jadi kita dapat bantuan pun perlahan juga ya cikgu? Ya, betul. So kita perlu. Baiklah cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu mengenai kelas kita yang bertajuk Kasih Sayang Antara Benua cikgu? Silakan. Okey. Rumusan untuk topik ini, cikgu nak jelaskan hubungan antara kedua buah negara ini perlu dijelaskan. Okey, maksudnya perlu terjalin bila kita ada hubungan dengan negara lain. Contohnya, kita seperti yang cikgu dah jelaskan pada awal slide tadi, kita mengadakan program pertukaran pelajar. Okey, salah satu aspek yang kita boleh menjalinkan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Okey, selain itu kita boleh memberikan bantuan, bukan saja mengadakan program pertukaran murid, kita boleh memberi menghulurkan bantuan kepada pihak yang tertentu ataupun negara-negara yang tertentu yang berhadapan dengan bencana alam, krisis dan sebagainya untuk membantu negara tersebut. So tajuk ini menjelaskan kepada pelajar, kepada murid-murid bahawa kepentingan global perlu diterapkan dari peringkat sekolah lagi. Ya, harapnya murid-murid hari ini faham dan jelas dengan pengajaran dan pembelajaran hari ini ya. Dan cikgu, tentunya saya nak tahu juga bagaimana prestasi saya pada hari ini. Bagaimana dengan semua jawapan untuk kelas dan soalan cikgu pada hari ini cikgu? Okey, cikgu nak bagi grade untuk Ika. Okey. Wah. Okey, ini menunjukkan Ika dapat jawab dengan baik. So cikgu ada sedikit sebanyak cikgu tambah. So memang jawapan yang Ika utarakan, yang Ika berikan memang bagus, perlu ditambah sedikit. Itu yang cikgu dah ulas tadi. Okey, baiklah cikgu, saya akan perbaiki selepas ini dengan jawapan saya dan membuat ulang kaji, menyebut tentang ulang kaji dan rujukan. Di manakah cikgu murid-murid kita boleh buat sedikit rujukan untuk membuat lagi latihan mengenai kelas kita pada hari ini cikgu? Okey, nanti kita akan boleh dapatkan daripada pelantar D5 KPM. Pelantar D5 KPM seperti yang tertera di skrin kita sekarang ini. Baiklah murid-murid semua, terima kasih kerana bersama kami pada kelas hari ini dan tidak lupa kepada Cikgu Fatma kerana mengajar kita mengenai kasih sayang antara berdua dan juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina. Terima kasih kerana membantu kami pada hari ini. Anda setia menonton kita sampai bila-bila ya di Didik TV sehingga kita berjumpa lagi. Saya Syafiqah Farahin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.